Assalamualaikum dan hai. Hari ini saya akan menerangkan 3 topik, yaitu sistem bumi, struktur bumi, dan jenis batuan dan kepentingannya. Okey, kita masuk kepada topik yang pertama, yaitu sistem bumi. Sistem bumi dia terbagi kepada 4, yaitu atmosfera, hidrosfera, litosfera, dan juga biosfera. Atmosfera dia merujuk kepada udara dan juga gas. Kedua, hidrosfera. Hidrosfera dia merujuk kepada air. Air sama ada air laut, air sungai, air bawah tanah, dan juga air tasik. Litosfera merujuk kepada dataran dan juga kerak bumi. Ke biosfera pula merujuk kepada hidupan. Hidupan ni semua hidupan yang ada di bumi, termasuklah manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan, mikroorganisme. Okey, kenapa biosfera terletak di tengah-tengah? Disebabkan biosfera terdapat di atmosfera, di hidrosfera, dan juga di litosfera. Setiap komponen sistem bumi dia mempunyai kepentingan yang tersendiri. Sebagai contoh, atmosfera. Atmosfera dia membekalkan oksigen dan juga karbon dioksida. Begitu saja, dia juga kejadian berbagai unsur cuaca seperti kejadian hujan. Hidrosfera pula dia mempunyai kepentingan seperti perikanan, minuman, dan juga habitat hidupan marine. Litosfera pula mempunyai kepentingan melalui pertanian, perlombongan, sumber galian, dan juga mineral. Okey, biosfera. Biosfera dia mempunyai kepentingan melalui sumber makanan, perubatan, dan juga keseimbangan ekosistem. Yang kedua yaitu struktur bumi. Struktur bumi terbagi kepada 3 lapisan utama, yaitu kerak bumi, mantel, dan juga teras bumi. Setiap lapisan utama ni dia dipisahkan oleh ketak selajaran. Ketak selajaran apa? Ketak selajaran Mohorovici dan juga ketak selajaran Gutenberg. Okey, ini adalah struktur bagi kerak bumi dan saya zoomkan kepada lebih spesifik lagi. Okey, kerak bumi dia terbagi kepada 2 lapisan, yaitu sial dan juga sima. Kerak bumi ni dia berbentuk pejal dan juga keras, dan dia punya kedalaman 6 sehingga 65 km. Dan kedua lapisan antaranya adalah sial dan juga sima. Sial terdiri daripada silika dan juga aluminium, manakala sima terdiri daripada silika dan juga magnesium. Okey, itulah senang maksudnya di sini. Sial terdiri daripada silika dan juga aluminium, dan juga manakala sima terdiri daripada silika dan juga magnesium. Lapisan sial terdiri daripada batuan granit, manakala sima terdiri daripada batuan basalt.
sial kedalamannya antara 30 sehingga 50 km, manakala sima terdiri daripada 5 hingga 10 km. Seterusnya ada lapisan mantel. Lapisan mantel ni adalah di antara ketiga-tiga lapisan, yaitu di antara kerak bumi dan juga teras bumi. Lapisan mantel dipisahkan oleh ketak selanjaran Mohovic. Lapisan mantel ni dia terdapat lapisan astenosfera. Lapisan astenosfera itulah yang menyebabkan arus perolakan yang mana mendatangkan kesan seperti gempa bumi dan juga letusan gunung berapi. Okey, ketebalan mantel dia adalah tebal sebanyak 2,900 km dan juga dia punya suhu adalah sebanyak 800 sehingga 1,600 darjah Celsius. Okey, struktur bumi yang terakhir iaitu teras bumi. Teras bumi dia terbagi kepada dua lapisan, iaitu teras luar dan teras dalam. Teras bumi ini dia punya kedalaman sebanyak 3,480 km dan dia mempunyai kaya dengan logam dan juga nikel, dan suhu teras bumi boleh mencapai 3,000 sehingga 5,000 darjah Celsius. Okey, teras bumi ini dia dipisahkan dengan mantel oleh ketak selanjaran Gutenberg. Okey, teras bumi dia terbagi kepada dua lapisan kan, iaitu luar dan dalam. Lapisan luar ni dia batuannya berbentuk cecair dan suhunya boleh mencapai sehingga 3,000 darjah Celsius, dan kedalaman teras luar adalah sedalam 2,250 km. Okey, manakala teras dalam pula dia punya batuan berbentuk pepejal dan suhunya boleh mencapai 5,000 darjah Celsius dan kedalamannya adalah 1,230 km. Okey, itu saja penerangan bagi struktur bumi. Okey, apa yang kita dapat simpulkan melalui struktur bumi ini, semakin dalam dia punya kedalaman lapisan bumi, suhunya semakin tinggi. Sebagai contoh, di mantel 800 sehingga 1,600, manakala di teras bumi 3,000 sehingga 5,000 darjah Celsius. Okey, seterusnya saya akan terangkan topik yang terakhir, iaitu jenis batuan dan kepentingannya. Sebelum kita masuk kepada jenis batuan dan kepentingannya, kita kena tahu dulu apa konsep batuan. Okey, batuan ini ialah bahan pepejal yang mengandungi himpunan campuran berbagai jenis mineral. Okey, jenis batuan ada 3, iaitu igneous, inapan dan juga metamorfosis. Okey, kita kembali kepada jenis batuan yang pertama, iaitu igneous. Igneous maksudnya adalah penyejukan dan pengejalan magma atau lava. Penyejukan itu adalah prosesnya juga, yaitu penyejukan dan pengejalan magma dan lava. Penyejukan dan pengejaran magma ini dia terbagi kepada dua jenis, sama ada terobosan ataupun rejahan. Terobosan ini maksudnya penyejukan dan pengejalan magma di luar kerak bumi, manakala rejahan ini pula penyejukan dan pengejaran magma di dalam kerak bumi. Itu yang menjadikannya berbeza. Ciri-ciri batuan igneous ni ialah sangat keras, bentuknya berhablur, tidak berlapis dan juga tidak mengandungi fosil. Jenis batuan yang kedua iaitu jenis batuan enapan. Batuan enapan ni adalah hasil daripada mendapan dan mampatan serpian batuan, sisa tumbuhan dan juga hewan. Batuan enapan ni dia terbagi kepada 3 jenis, iaitu klastik, kimia dan juga batuan organik. Antara contoh batuan klastik iaitu batuan pasir, batuan kimia iaitu garam, dan batuan organik iaitu kapur. Dia punya ciri-ciri ini adalah rapuh, berlapis dan mengandungi fosil. Jenis batuan yang terakhir iaitu metamorfosis. Maksud metamorfosis ini perubahan tekanan dan suhu yang tinggi menyebabkan pertukaran warna, bentuk dan juga kandungan mineral. Jenis-jenis batuan metamorfosis iaitu berjalur dan juga tidak berjalur. Dia punya ciri-ciri adalah bersinar. Antara batuan yang berubah akibat daripada tekanan dan suhu adalah contohnya batu kapur. Batu kapur dia berubah menjadi marmar. Batu pasir dia berubah menjadi batu kuarsit. Okey, yang saya terangkan tadi adalah jenis batuan, dan ketiga-tiga ni mempunyai kepentingan. Sebagai contoh, batuan granit. Batuan granit boleh dijadikan sebagai pembinaan jalan raya. Batu kapur boleh dijadikan sebagai simen, batu pasir boleh dijadikan sebagai kaca, dan marmar boleh dijadikan sebagai barang hiasan. Sebagai contoh, pasu dan juga meja. Itu saja penerangan daripada saya daripada 3 topik. Sekian, terima kasih.